الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا وسدد لساننا واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan santri jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita rapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah serta inayah dan pertolongannya kita dapat menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjamaah. Kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat istiqamah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, mudah-mudahan sampailah ke akhir hayat kita insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita masih lagi bincangkan dalam pengajian tasawuf, iaitu pengajian ilmu yang diwajibkan kepada setiap mukallaf secara fardu ain, iaitu wajib ke atas setiap orang Islam mengetahui ilmu fardu ain. Salah satu daripadanya ilmu tasawuf. Kitab kita masih lagi dalam kitab Penawar Bagi Hati, dan tajuk kita masih lagi bab yang kedua, iaitu Syarahul Kalam, loba atas berkata-kata, ataupun dalam bahasa kita iaitu orang suka bercakap-cakap sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak berfaedah. Tuan-tuan sekalian, jadi kita dah bincang kata-kata ini datangnya daripada lidah, kemudian satu daripadanya ialah berbohong ataupun berdusta. Kemudian seterusnya kita bincang yang kedua daripada bab yang kedua ni, iaitu mengumpat ataupun ghibah. Saya baca daripada awal balik, adapun mengumpat, maka iaitu menyebut akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika mendengar ia akan dia. Ini bahasa lama tuan-tuan, saya ulang balik. Mengumpat ini maknanya kita menceritakan kepada orang yang ketiga tentang keburukan seseorang. Dan keburukan yang dibuat oleh seseorang itu memang perkara yang dia buat. Dia buat, orang itu bukannya keburukan itu benar-benar kadang-kadang perkara yang jahat, tidak. Tapi keburukan itu mungkin perkara-perkara yang perkara yang tak berapa elok lah, macam tu. Contoh ni tuan-tuan, dia suka datang lambat. Datang surau, dia datang lambat. Rakaat pertama baru sampai, rakaat kedua baru sampai. Bukanlah jahat, tak jahat. Ada kekurangan, macam tu. Paling kurang tu kekurangan. Kemudian yang atas sekali tu dosa lah, dia buat dosa, perkara yang dosa. Kemudian kita bercerita dekat orang yang ketiga.
Kita kata, kau tahu tak, si Anu tu kalau datang sembahyang dia mesti lambat. Tak pernah dia rakaat pertama, mesti rakaat pertama, kedua, ketiga. Itu namanya mengumpat. Memanglah dia buat dia datang lambat pun. Ya. Kalau dia tidak datang lambat, kita kata datang lambat, itu namanya fitnah. Ya, itu namanya fitnah. Dia tak buat, kita kata buat. Yang tak elok, itu namanya fitnah. Kalau perkara itu tak elok, memang dia buat, kita cerita kat orang yang ketiga, itu namanya ribah. Itu namanya mengumpat. Kau tengok dia tu, mula kuliah tu dia tidur lah tu, kau cakap. Ya, dia cerita kat kawan dia. Ya, kau tengok dia cuik kawan dia, kau tengok dia tu. Itu mengumpat lah tu. Ya, mengumpat. Betul pun dia tidur pun. Ya, betul dia bila mata. Kita tengok dia pejam mata tu. Ya, cerita kawan-kawan sebelah tuan-tuan. Memang betul dia punya mata. Tapi kita yang mengata tu dengan kawan kita tu, itu namanya ribah. Jadi perkara-perkara ini kita merasakan macam-macam tak salah. Macam tak salah tuan-tuan. Dia kata betul awak cakap ni. Aku cakap betul. Memang dia cakap tu betul. Tapi kita ceritakan keburukan orang kepada kawan kita, tak boleh tuan-tuan. Ya, pasal itu tidak boleh menyelesaikan masalah orang tu. Ya, jadi kalau kita nak menyelesaikan masalah, bukan kita mengumpat. Ya, kita pergi dekat dia, kita bagi nasihat. Dia nak dengar tak dengar tu dia punya masalah. Kita kata, saya nak nasihat awak ni janganlah tidur waktu kuliah. Ya, ini kita cerita kat kawan kita. Ya, Allahu Akbar tuan-tuan. Berdosa. Setiap kali kuliah berdosa mengumpat orang tidur. Apa cerita tuan-tuan? Apa cerita dia? Kuliah seminggu 7 kali. 7 malam, 7 maknanya kalau sebulan lah. Lepas tu jalan tiap-tiap bulan, lepas tu jalan tiap-tiap tahun. Banyak tu tuan. Jangan main. Ya, jangan main tuan. Ini dosa kita dengan orang, bukan dosa kita dengan Allah Ta'ala. Kalau dosa kita dengan Allah Ta'ala, cukup 3 je taubat kita. Misal berhenti daripada perbuatan itu, azam tak akan ulang, Allah ampunkan. Tapi kalau dosa kita kan mengumpat, kita kena pergi jumpa orang tu. Aku tiap-tiap malam lah mengumpat engkau ni, ya, suka tidur. Contoh tuan-tuan. Minta maaf lah banyak-banyak. Tak maaf lah, habis kita. Tak maaf, habis kita. Kat akhirat besok dituntut kita. Jadi Islam ni harmoni tuan-tuan ya. Dia tak ada buruk sangka ke orang, dia tak suka mengumpat orang, ya. Dia suka berbaik-baik saja dengan orang sesama Islam ini. Ya. Itu maksud mengumpat tadi, menyebut keburukan. Kalau orang tu dengar, dia marah. Kalau orang yang kita umpat tu dengar, dia marah. Kalau orang yang kita umpat tu dengar, dia tak marah, itu dia tak betul tu. Ya. Tapi dua tuan-tuan, ada yang tak ada satu tak betul. Ya, dia cakap dia cakap kau gini. Dia senyum je tuan-tuan. Ya. Ada yang mungkin tak betul, tapi ada yang betul. Dia senyum tu pasal apa? Dia senyum tu pasal besok ke akhirat kau jaga, aku akan ambil pahala kau. Tapi kalau sekiranya kita kena umpat, orang cakap kita, dia tadi ngumpat kau gini. Lepas tu kita balas pula. Dia tu lebih kurang sama je. Saya kau tengok besok. Sama-sama tuntut akhirat besok tuan-tuan. Ya. Tapi yang baiknya ialah bila ada orang mengumpat kita, ya, kita maafkan dia. Itu yang terbaik lah. Ya, itu yang terbaik. Itu orang ahli syurga lah tuan-tuan. Ya. Dia mengumpat kau semalam gini. Tak apa, saya maafkan. Itu ahli syurga tuan-tuan. Alhamdulillah. Kalau aku tak maaf, itu
Itu tak tahulah ahli apa lah tuan. Ya. Baik, sekalipun kau benar, nampak walaupun kita benar mengatakan perkara-perkara yang dibenci itu, maka itu namanya mengumpat. Sama ada kau sebut akan kekurangan pada dirinya, atau pada akalnya, atau pada perbuatannya, atau pada perkataannya, atau pada kainnya ataupun pakaiannya, atau pada lain-lainnya. Tak kira lah yang kita umpat tu, asalkan kita sebutkan keburukan orang kepada orang lain, pada badan dia ke, pada akal dia ke, perbuatan dia ke, perkataan dia ke, pakaian dia ke, atau apa-apa yang kita sebutkan kepada orang yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, ini saya dah bacakan dulu, dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah. Adakah kasih seorang kamu memakan daging saudaranya yang mati, maka benci kamu akan dia. Allah Ta'ala kata, jangan kamu suka mengumpat. Jadi Allah Ta'ala umpamakan mengumpat ini seolah-olah kita makan daging saudara kita yang sudah menjadi bangkai. Diumpamakan orang mengumpat tu orang yang makan daging saudaranya yang sudah menjadi berulat. Allah kata, kau suka tak makan daging saudara kamu yang dah berulat? Allah buat persoalan kat situ. Jadi kita jawablah kan, apa jawab kita? Saya tak sukalah. Kalau kamu tak suka makan daging saudara kamu yang sudah berulat tu, maknanya kamu patutnya tak suka mengumpat. Macam itulah maksud dia tu. Pasal mengumpat itu diumpamakan macam kita makan daging saudara kita yang sudah berulat, yang menjadi bangkai. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal ghibah. Kalau kita jawi muka surat 30 tuan-tuan. Iyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Qila lahu kayf? Qala inna rajula qad yazni wa yatub Allahu alaihi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibu. Ini saya katakan berat tuan-tuan. Berat orang yang mengumpat ni daripada berzina. Tapi tak adalah kita tahu, kalau gitu baik aku zina. Itu orang falsafah tak betul tuan-tuan ni. Maknanya tak kira lah zina ke mengumpat ke, tetap dosa. Tapi dosa mengumpat ini berat. Apa maksud dia? Jauhkan oleh kamu akan diri kamu, dan takut oleh kamu akan mengumpat. Nabi cakap. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Lebih berat daripada zina. Zina itu tak berdosa juga, tapi mengumpat berat lagi pada zina. Macam mana? Dikatakan ada seorang sahabat bertanya, bagi Rasulullah betapa bagaimana? Sahabat tanya, artinya kerana apa mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina? Sahabat tanya, ya Rasulullah, zina tu berat tu, takkan mengumpat lebih berat daripada zina? Nabi kata bahawasanya seorang laki-laki itu terkadang berzina dan ia taubat, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Dia berzina, dia bertaubat, Allah terima taubat dia. Tiga dia besar, berhenti, tak ulang lagi, Allah terima taubat dia. Tetapi dia kata bahawasanya orang yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Saya dah cakap tadi kan, walaupun kita taubat 3, tapi dengan orang kita kena tambah 1 lagi. Dengan orang kita tambah 1 lagi. Apa dia? Kita kena berjumpa dengan dia, kita kena cakap
sekian-sekian hari, sekian-sekian masa aku cakap engkau begini. Maaflah. Kalau dia maafkan, Allah tak ampunkan. Kalau dia kata aku tak maafkan, Allah tak ampunkan. Buat tuan-tuan, jangan main. Ya. Kita ni kalau ngumpat ni memang sedap sedap. Mengata, orang kata mengata, memang sedap. Sampai pukul 3 pagi kan dia tak tidur kan. Engkau tahu tak Syanu tu siapa? Syanu tu lah. Oh, dia tu begini. Ya ke? Bila ya ke tu lagi sedap lah. Ya. Campur dengan yang sebelum ni. Campur yang sebelum yang kita dah bincang, bohong. Dicampur dengan bohong lagi tuan-tuan. Campur dengan mumpat lagi. Masuk asam, masuk garam. Kalau air tu daripada air kosong tu masuk asam boy, masuk selasih, masuk sirap, bertambah sedap air pula. Air sedap tak apa tuan-tuan. Tapi bila kawan dia tanya, kata aku tak sangka lah dia, kau ni betul lah, kau ada, kau tengok dia memang macam okey, tapi ya betul ke? Betul, dia kata benda tu memang betul. Ni yang bermain tuan-tuan. Sebabnya kita belajar ilmu tasawuf ini supaya hati kita ni bersih. Hati kita ni bersih. Pandang orang hati kita bersih, orang pandang kita hati dia bersih. Tak ada berserabut dengan kekotoran dosa tu tuan-tuan. Kekotoran dosa dengan Allah Ta'ala, dengan manusia ataupun sebagainya. Dan menilik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun Nabi melihat ke dalam api neraka pada malam Mi'raj. Nabi bila naik ke Mi'raj ke langit, kemudian Nabi dibawa melawat, melihat api neraka Jahannam, naudzubillah. Maka tiba-tiba dalamnya beberapa laki-laki yang memakan bangkai. Maka bersabda siapa mereka itu, wahai Jibril? Berkata Jibril, mereka yang mengumpat manusia. Allah Ta'ala katakan tadi, kamu suka ke makan bangkai manusia yang telah mati? Kan? Jadi di dalam api neraka Jahannam, mereka yang mengumpat tak dapat kemaafan ni, keampunan ni, maka mereka ini makan bangkai. Dah kena bakar, makan bangkai lagi. Dalam api neraka tu dah dimakan api, dia memakan bangkai pula. Maka sabda siapa mereka itu Jibril? Maka berkata Jibril, mereka yang mengumpat manusia. Dan ketahui olehmu bahawa saja mengumpat itu haram dengan ijma'. Sepakat ulama mengatakan mengumpat itu hukumnya adalah haram. Ijma' ulama mengatakan mengumpat itu adalah haram, melainkan pada 6 tempat diharuskan padanya mengumpat. Jadi mengumpat itu pada umumnya haram, melainkan ada pada 6 tempat tidak haram. Apa dia? Yang pertama, orang yang mengadu kepada raja berkata, si Anu menzalimi aku, menzalim ia akan laku, dan menyebut ia akan kejahatannya itu boleh tuan. Maknanya beginilah, ini raja kita sekarang ni bukan raja, mahkamah lah. Jadi kalau suami isteri mengadu ke mahkamah, suami dipukul dia, suami dia torture mental dia, mengatakan keburukan suami itu, itu tak salah, itu minta diadilkan. Apa lagi tuan-tuan, kita pergi ke mahkamah mengatakan orang ni memfitnah dia begitu gini, yang sekarang ni saman menyaman tu kan.
Orang tu cakap-cakap fitnah, dia saman. Pergi ke mahkamah mengatakan dia mengata saya begini. Itu tidak salah, itu proses undang-undang untuk mengadilkan orang yang bersalah. Tapi kalau tidak ada pengadilan, saja-saja bercakap dengan kawan-kawan tu, itu tak boleh. Itu namanya mengumpat. Kemudian yang keduanya, orang yang meminta tolong pada menghilangkan maksiat, maka harus baginya bahawa berkata, ya, si adu mengerjakan maksiat, tolong olehmu akan laku pada menghilangkannya, dan menyebut ia akan nama maksiat itu. Dia kata, orang sebelah rumah aku ni, dia kata, bujang, lepas tu asyik bawa perempuan je. Jadi tolonglah kita supaya dapat menghindarkan. Itu boleh lah tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan, apa-apalah kita nak menghindarkan berleluasanya maksiat. Di mana-mana lah, tak kira lah. Itu bila boleh kita minta tolong ke, kalau penguatkuasa lah. Kalau tak ada penguatkuasa, datang kuasa surau yang ada kuasa, untuk menghindarkan perkara maksiat berleluasa. Yang ketiga, orang yang minta fatwa apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan seperti berkata oleh isteri, suami aku seorang kikir, tiada memberi ia bagiku akan yang memadai daripada nafkah, maka adakah harus aku ambil daripada hartanya setengah yang memada bagiku? Contohlah tuan-tuan, isteri ni suami dia kedekut, kalau dia cerita kat kawan dia ataupun orang sebelah, awak ni tahu tak, suami saya ni teruk lah, kedekut sangat, tidur masin. Itu tak boleh. Dah lah cakap kedekut, tidur masin lagi tu. Kadang-kadang dia kata nak makan pun tak cukup. Patutnya saya ni makan 2 pinggan, dia bagi sepinggan ni. Dan dia cerita dia, keburukan dia pula kan, itu tak boleh tuan-tuan, itu tak boleh lah. Pasal itu tak menyelesaikan masalah. Jadi kalau diceritakan kepada pihak-pihak yang berkuasa ataupun minta fatwa, minta hukum, jumpa dengan guru ke, ustaz ke, ustaz macam mana ni, suami saya ni kedekut sampai makan pun tak ada. Jadi dia kata yang cerita mengumpat itu kedekut tu lah, suami saya kedekut, itu mengumpat tu kan. Tapi kalau minta hukum, saya nak tahu hukum, boleh tak saya ambil duitnya tanpa izin sekadar yang cukup untuk saya makan 1 hari? Itu minta fatwa, minta hukum. Kalau itu walaupun dia menyebut keburukan, itu tidaklah dikatakan mengumpat yang salah. Itu menceritakan untuk meminta pandangan hukum. Itu tak salah. Kemudian yang keempat, yang menakutkan akan orang Islam daripada kejahatan orang lain, seperti berkata, ya, perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan kau berkahwin dengan dia, dan menyebut ia akan nama kejahatan itu. Ini dia ni bujang, baru nak cari pasangan. Kadang-kadang dia sebutlah nama perempuan ni. Saya ni rasanya nak tengok-tengok juga ni wanita ni, nama sia-sia ni. Dan kita tahu panggil dia. Kita tahu panggil dia. Kita kata kalau boleh-boleh janganlah berkahwin dengan dia. Kerana dia ni panggil dia begini. Mengapa boleh? Kerana kita nak menyelamatkan seseorang itu daripada nanti masalah dalam rumah tangga dia. Itu boleh. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan kita nak mengenalkan orang, kat sini pun ada saya ingat, nak mengenalkan orang,
kadang-kadang orang ni tak kena, kita cakap dengan kawan kita lah, kita kata tolonglah bagikan pada dia di barang saya ni, orang surau Ustaz ni, kawan kita kata saya tak kenal, saya tak kenal, awak sebut nama saya tak tahu, tapi muka saya tahu. Kadang-kadang kita ni terus cakap yang tak elok. Dia kulit dia hitam legam tu lah. Dia seorang je kulit hitam legam dekat surau tu, dia kata. Tak boleh tuan-tuan, jangan cakap yang buruk dulu. Memang dia ada hitam legam, tapi tak boleh kita cakap yang buruk dulu. Kita kena cakap yang baik dulu. Dia tu yang suara dia sedap tu, aku jarang dengar suara dia. Tersebut lagi dia selalu pakai baju merah. Aku pun jarang tengok baju merah dah beberapa puluh kali kita sebut, tak kenal juga. Lama-lama baru kita sebut yang hitam legam tu lah. Last sekali yang tak elok tu, kita mula sebut hitam legam tu, tuan. Itu yang salah tu. Mula-mula sekali yang gigi rongak tu lah. Yang gigi rongak tu, dia seorang gigi rongak, dia kata. Mula-mula dia cakap gigi rongak, tuan-tuan. Kita memang suka, tuan-tuan, kita sebut yang buruk dulu. Tak boleh, tuan-tuan. Dah sampai terpaksa juga kita sebut, itu lain cerita lah. Dah tak ada pilihan lah. Begitulah agama nak ajar kita ni, supaya hidup harmoni, tuan-tuan. Baik, itu tadi ada je. Kalau dulu, tuan-tuan, merisik nak kahwin ni kan tu. Sekarang tak ada isu pasal pasangan dia dah kenal. Kalau dulu, zaman dulu, pasangan pun tak kenal. Jadi dalam Islam itu namanya mula-mula merisik. Mula-mula merisik. Merisik tu nak tahu dia ni dah ada tunang ke belum, kan? Kemudian setelah merisik, kemudian bertunang. Dalam bertunang itu, pasangan ini dia boleh siasat. Latar belakang bakal isteri dia, bakal suami dia. Macam mana siasat, tuan-tuan? Dia siasat melalui orang yang amanah. Orang yang ditanya tu orang kenal bakal tunang dia ni. Sama ada laki-laki atau perempuan. Orang yang kenal. Kalau yang budak-budak sekarang ni, tuan-tuan, anak-anak kita sekarang ni, dia kenal lama, tuan-tuan. Tapi masa belum kahwin tu, dia sembunyikan keburukan dia. Saya pengalaman, tuan-tuan, di bab agama ni, masa saya kerja jawab agama dulu. Kahwinnya dah 3 bulan dah bergaduh, nak bercerai. Mengapa? Suami saya baranlah itulah inilah. Berapa tahun dah kenal lah? 3 tahun. 3 tahun tak kenal dia baran, tuan-tuan. Memanglah masa tu dia punya lidah dia, gigi dia lembut daripada lidah. Gigi tu lebih lembut daripada lidah, tuan-tuan. Bagi makan roti tak lut roti tu. Gigi dia lembut daripada lidah dia. Jadi nampak baik sangat. Dia berpura-pura. Itu sebabnya kalau dalam Islam kita cari orang yang betul-betul amanah, yang kenal orang ni, yang kenal yang kenal tunang dia ni, untuk menceritakan perangai kelakuan yang separuh sedar. Kita ada kelakuan yang sedar kan, yang separuh sedar kan. Yang sedar tu, yang itu jadi berpura-pura tu. Bila dia berjumpa tu, bukan yang baik. Tapi kelakuan yang separuh sedar itu yang penting, tuan. Yang itu kelakuan yang asal.
yang disembunyikan. Jadi kalau kita yang selalu bergaul dengan dia, kita tahulah baran tak baran ke, menipu ke tak menipu ke apa ke. Jadi ini yang ditanya kepada orang yang amanah tu tuan, supaya orang amanah dia ceritakan perangai dia tu. Itu tak salah dah diceritakan, dia tu perangai dia begini begini begini, janganlah kan. Ya. Kalau tak diceritakan nanti besok, ya. Jadi masalah dalam rumah tangga dia. Itu sebab dalam Islam ada bertunang. Dalam Islam bertunang tu apa tujuan tuan-tuan? Tujuannya siasat, bagi peluang siasat. Itu sebabnya bertunang dalam Islam tak boleh war-war. Kita dah 10 kemah, bertunang dah 10 kemah tuan-tuan. Ya. Kahwin 20 kemah. Tunang dah 10 kemah sekarang ni. Ya, orang kampung dah tahu, nak putus malu. Dalam Islam bertunang itu proses untuk memilih sama ada nak teruskan ataupun nak putuskan. Dalam Islam tu sebabnya tidak ada war-war kan. Jadi maknanya kalau kita siasat tak sesuai, putuslah. Dalam orang Melayu pula, kalau diputuskan, ganda dia kata. Ganda dah pula. Dah masalah nak putus kau tuan-tuan. Ya. Kalau 10,000 kena bayar 20,000 pula. Macam mana tuan-tuan? Berlawanan dengan syarak. Ya. Dalam Islam bertunang boleh diputuskan bila-bila masa sahaja. Kalau tak sesuai, tengok perangai tak baik, kena putuskan. Dia putus sebelum masa bertunang, jangan putus sudah berkahwin. Kan? Kalau sudah berkahwin ni banyak masalah kan, dengan masa buang, dengan duit buang. Macam-macam lah tuan-tuan. Ya, kita tak nak ikut cara Islam, susahlah kita. Ya. Itu kalau orang yang kita amanahkan menceritakan latar belakang dia, perangai dia, untuk menyelamatkan, itu tidaklah dikatakan mengumpat yang salah. Ya. Yang kelima, bahawa ada seorang masyhur dengan nama yang ada padanya kecelaan seperti Al-Arash, ya, artinya yang capik. Ya. Jadi dia apa ni? Memang masyhur dan capik. Masyhur. Kalau masyhur tu tak ada lah tuan-tuan, ni memang dah masyhur. Ya. Ya, itu memang dah orang tahu dah orang tu capik. Memang dah masyhur dah. Kita sebut pun, kata tak sebut pun orang lain tahu. Itu tidaklah menjadi salah, ya, kalau kita sebut orang tu capik. Ya. Yang keenam, bahawa ada ia menzahirkan akan kejahatannya, maka harus disebut kejahatan yang dizahirkannya itu. Ya. Jadi maknanya orang ini memang melakukan kejahatan secara terang-terangan. Ya, melakukan kejahatan secara terang-terangan. Jadi pada ketika itu kita kena cakaplah tuan-tuan, ya, supaya tidak membahayakan orang lain. Ya, itu tidaklah dikatakan mengumpat yang dicela oleh syarak. Ya, jadi ada 6 mengumpat yang dibenarkan oleh Islam, ya, tidak menjadi kesalahan. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat yang menegahkan daripada mengumpat itu, bahawa engkau berfikir pada janji seksa yang datang daripada Nabi SAW. InsyaAllah kita sambung lagi. Ya, macam mana ubat? Apa ubat ni? InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman saru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq.
وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.